Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam kitab hadis kita. Alhamdulillah, bagi pelajar-pelajar sekalian, pada sesi kita di Masjid Kampung Siglap, setiap pagi Khamis insya-Allah kita mempelajari kitab Riyadhus Salihin, karangan Imam Nawawi. Jadi kita terus berada pada bab 310. Alhamdulillah, dalam bab makruhnya bertengkar dalam masjid, mengeraskan suara di dalamnya, menanyakan apa-apa yang hilang, jual beli dan persewaan dan lain-lain hal yang termasuk muamalat. Itu pergaulan kita sesama kita. Alhamdulillah, kita teruskan insya-Allah dalam bab kita 310. Alhamdulillah, ustazah mulakan insya-Allah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Bab 310, bab karahatil khusumah fil masjid wa raf'is saut fihi wa nashdid dallah wal bai' wa syira' wal ijarah wa nahwiha minal muamalat. Di sini dilarangnya, iaitu makruh, disebutkan dalam kitab ni makruh bertengkar dalam masjid, mengeraskan suara di dalamnya, menanyakan apa-apa yang hilang, termasuk jual beli, persewaan dan lain-lain yang termasuk muamalat. Kita tengok hadis kita yang pertama, iaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyakul la raddaha Allah alaik fa innal masajida lam tubna li hadha, rawahu Muslim. Maksud dia, iaitu hadis ni dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar seseorang yang menanyakan ataupun mencari-cari barangnya, suatu benda yang hilang dalam masjid, maka hendaklah ia mengucapkan, semoga Allah tidak mengembalikan apa-apa yang hilang itu kepadamu, sebab sesungguhnya masjid itu tidaklah didirikan untuk keperluan itu. Jadi di sini kalau kita tengok hadis pertama ni, dia bilang kalau kita mendengarlah orang menanyakan sesuatu hilang dalam masjid, kemudian apa yang perlu kita ucapkan, iaitu semoga Allah tidak mengembalikan apa-apa yang hilang itu kepadamu, sebab sesungguhnya masjid itu tidaklah didirikan untuk keperluan itu. Jadi kalau kita tengok hadis ni, kalau orang nak cari-cari barang, kemudian kita pula doakan dia macam itu, ini boleh jadi hal besar ni, jadi pergaduhan. Kita tidak mahu juga pergaduhan berlaku dekat masjid, kerana sebenarnya hadis-hadis yang akan ustazah bacakan ni nak mengingatkan kepada kita lah, kalau boleh kita bukan kalau boleh, semestinya kita jangan buat perkara-perkara tersebut. Pada awalnya mungkin pada sahabat, orang-orang yang berada di sekeliling Nabi semua tidak faham tentang hukum ini. Hukum ini baru diterangkan oleh mereka, oleh baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya mereka yang pergi ke masjid ni fokus dalam untuk beribadah. Kita tak nak benda ini dibukakan ruang dengan lebih banyak lagi. Semua datang dengan berjual beli barang-barangnya, ada yang barang hilang, ada yang tahu sana tahu sini, habis macam mana. So selama ni kita tengok pihak masjid pun ada satu tempat diletakkan di luar,
Jadi apa barang-barang yang kita rasa kita hilangkan, kita boleh cari dekat situ. Itu yang juga ada satu riwayat menerangkan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu meletakkan satu tempat dekat luar daripada masjid untuk siapa-siapa nak bercakap ke apa, nak buat apa, berbising ke apa, ataupun nak iklankan sesuatu, buat kat situ. Dia letakkan di luar daripada masjid. Sesiapa nak buat urusan tersebut, buat di situ, jangan dibuat di dalam masjid. Itu kepentingan bagi orang Islam ni. Dia nak kena cari jalan keluar. Jadi untuk kita nak mencari jalan keluar ke atas masalah ni, kalau berlaku dalam masjid macam mana, kita taruh dari papan iklan kat situ. Jadi orang tahu kalau dia hilang apa-apa, cari di situ. Murid-murid pun tak bolehlah datang kat kita tanya, ni siapa punya ustazah. Jadi dia mesti nak faham, okey, kalau ada hilang sesuatu, letakkan di situ, semua datang kat situ dan tengok ada tak barang dia. Kadang-kadang urusan solat, urusan tengah mengajar boleh terganggu dengan iklan seperti itu. Jadi kita tahu, kita back ini kita punya mind, bahawa perkara-perkara ini bukan satu perkara yang wajar untuk kita lakukan di dalam masjid. Supaya elak juga, supaya orang tak perlulah kita sampai nak kena mendoakan orang tersebut. Untuk perbuatan tersebut kalau tak adalah doa ni kan. Jadi dia didik kepada diri kita supaya kita mengelakkan daripada perkara tersebut. Dan kita kalau dia cari barang, misalnya dia cakap dengan kawan dia, nampak barang aku ni, kau beritahu aku kalau kau nampak, tu tak apa. Untuk nak iklan besar-besar, kuatkan suara, cari, ataupun sibuk sampai macam marah-marah ke apa, ni barang important ni macam mana boleh hilang dan sebagainya, tu tidak dibenarkan. Ada yang ulama mengatakan tidak baik, ada yang mengatakan makruh. Dalam buku ni dia cakap karahah, makruh, satu perkara yang tidak baik dilakukan dalam masjid. Bertengkar tak bagus, bertengkar pun kat mana-mana pun tak bagus, apa lagi dalam masjid. Mengganggu orang lain nak solat, mengeraskan suara di dalamnya. Jadi nanti kita akan nampak dalam hadis yang seterusnya, dilarang untuk kita bising-bising kat dalam masjid. Lagi masjid tu kalau ada seperti Masjid Nabawi, masjid ada makam Nabi di situ, kita nak kena jaga adab. Selalu bila kita pergi haji umrah, kita nampak orang di depan makam Nabi lagi kuat bisingnya daripada tempat yang lain. Kenapa kita tak boleh berlaku sabar? So hadis ni menunjukkan kita adab bagaimana bila kita masuk masjid ataupun masjid, tempat-tempat ibadah, kita nak pergi buat ibadah, kita fokus kat situ, jauhkan daripada perkara-perkara yang tidak sepatutnya. Kemudian hadis seterusnya daripada Abu Hurairah juga, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak, la arbahallahu tijaratak, wa idza ra'aitum man yanshudu dalatan faqulu la raddahallahu alaik. Jadi ada dua kat sini, kata Abu Hurairah, dibawakan daripada baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi bilang, jika kau nampak melihat seorang yang menjual beli dalam masjid, maka katakanlah, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada daganganmu. Dan juga jikalau engkau melihat ada orang yang menanyakan atau mencari sesuatu yang hilang, maka katakanlah, semoga Allah tidak mengembalikan sesuatu yang hilang itu kepadamu. Jadi dekat sini disebut ada dua berniaga dalam masjid, kerana masjid bukan dituntut untuk melakukan perkara tersebut. Masjid-masjid pun tak ada perniagaan yang dilakukan seperti itu, kerana nanti akan hilang fokusnya untuk beribadah. Bila kita dah buat berniaga, tinggalkan jual beli, pergi solat pada hari Jumaat, itu semua konsep-konsep di belakangnya untuk kita fokus untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana nanti ada barang jualan, siapa pula nak jaga, nanti ada kecurian dan sebagainya, bisinglah selalunya. Kadang kita melihat sekarang ada di tempat-tempat masjid ada misalnya jualan makanan pun kadang-kadang menjadi masalah. Nanti hilang duit itu ini, siapa yang kontrol, siapa yang tak, siapa ketuanya, menjadi masalah semua. Bila ini kita tidak lakukan dengan sebaiknya, hilangkan daripada perkara-perkara yang boleh menimbulkan permusuhan dalam masjid, lagi-lagi bab jual beli ni.
Disebabkan itu Nabi nak elakkan daripada perkara-perkara ini terjadi. Dan hadis seterusnya daripada An Buraidah radhiyallahu anhu anna rajulan nashada fil masjid dalatan faqala man da'a ilayya al-jamala al-ahmar faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la wajadta innama buniyatil masajidu lima buniyat lah. Ya. Dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang lelaki menanyakan sesuatu yang hilang di masjid, lalu ia berkata, siapakah yang dapat menunjukkan kepada saya unta merah yang menjadi milik dia lah, dia punya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga engkau tidak dapat menemukannya lagi. Hanya saja masjid itu didirikan untuk keperluan, sebabnya ia didirikan untuk ibadah, yakni untuk ibadah dan keperluan lain yang berhubung dengan keagamaan. Sebab tu ada setengah masjid pun kalau misalnya dia nak buat majlis-majlis, masjid-masjid baru kita nampak di Singapura, dia taruh soundproof jadi misalnya kalau kita nak buat majlis-majlis lain, kita buat di situ, untuk orang nak sembahyang tertutup, jadi tidak mengganggu orang solat. Itu yang sepatutnya kita buat. Kenapa? Kerana awalnya adalah untuk memberi orang untuk datang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kadang-kadang ada majlis-majlis lain tu, bila kita datang kita nak solat, mana kita boleh pastikan orang nak solat bila waktu kan? Jadi itu kadang-kadang tak dapat dilakukan. Kita datang tak dapat buat pasal bising dengan majlis-majlis yang lain. Tu satu inisiatif yang bagus. Saya suka Masjid Darul Ghufran saya ada batasan untuk misalnya kalau kita nak solat dan keramaian ke apa ataupun majlis-majlis apa yang nak lakukan, dibuat di ruang yang lagi satu, orang yang solat dapat solat dengan baik. Itu satu important. Kadang-kadang kita berceramah kan kuat sangat, kadang-kadang benda-benda yang menggelikan hati, orang semua ketawa, biar ada orang solat. Bagi kaum wanita misalnya, saya ingatkan asatiza ustazat, kadang-kadang kita diberi ceramah dekat depan, tempat mimbar di belakang ni kita kan, di tempat tersebut. Lepas tu di sebelah sana baik orang lelaki nak kena sembahyang ke ujung sebelah sana, bila dengar suara kita dengan kita kadang-kadang buat kelakar dan sebagainya, takkan nak serius saja kan. Jadi kadang-kadang mengganggu orang tersebut. Kita kena banyak mesti faham orang wanita yang nak melakukan pihak-pihak kumpulan wanita di masjid, misalnya nak buat majlis untuk wanita-wanita, buat di tempat yang lebih terbaik di kalangan dalam masjid tu, supaya tidak mengganggu orang solat. Kita tidak mahu mengganggu orang solat tu, kerana solat tu yang very important. Itu yang sebenar-benarnya. Ada majlis ilmu-ilmu lain tu boleh dibuat dalam kelas, dibuat ruang dewan dan sebagainya kan, ada alternatif lain. Begitu yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Dia tidak mengganggu dalam ni, jadi buat inisiatif lain, buat di luar masjid untuk nak iklan, nak cakap apa ke, nak beritato ke apa, buat dekat situ. Itu yang patut kita ikut, ambil contoh. Inisiatif kan, tak mengganggu gugat. Hadis ni pun tak menyusahkan, insya-Allah. Bukan cakap macam mana ni nak menjaga dan sebagainya, nak buat iklan kat luar. Banyak orang buat iklan luar masjid atau kain rentang, buat begitu. Baik itu sekali. Kemudian di sini disebabkan itu Nabi bilang, yakni siapa yang tanya tentang unta merah ni, Nabi bilang dekat masjid, semoga engkau tidak dapat menemukannya lagi. Nabi cakap begitu. Hanya saja masjid itu didirikan untuk keperluan, sebabnya ia didirikan yakni untuk ibadah dan keperluan-keperluan yang berhubung dengan keagamaan. Jadi kalau bawa unta ke apa, tambat dulu, Nabi bilang. Jangan kelang kabut pergi masuk. Ada hadis-hadis lain yang menunjukkan sahabat tu bila dia datang, dia dudukkan binatang tunggangan dia, dudukkan, kasih makan semua, baru dia pergi. Kerana bila dia dengar hadis Nabi, dia bertanggungjawab terhadap binatang tunggangan dia dulu sebelum dia pergi solat. Sedangkan sahabat bila dia nampak masjid, dia berhenti. So selalulah nampak masjid berhenti, tapi dia carikan tempat tunggangan dulu binatang dia, taruh baik-baik, kemudian kasih makan semua, baru dia pergi solat. Nampak tu? Jadi tidak mengganggu, ikat betul-betul. Taklah sampai bising kat dalam masjid, nanti macam mana. Begitu juga kadang-kadang kita punya kereta kan, di sebuah iklan, kereta ni mengganggu jalan situ sama sini. Kenapa? Kadang-kadang kita pergi masjid terlalu lambat, lewat, dan kita nak cepat, kita main taruh aja sembarang. Jadi sampai kena iklan, mengganggu orang nak keluar. Kadang orang terpaksa dia nak pergi cepat masjid, dia nak solat aja, pendedahal.
sakit dan sebagainya, mak bapak, isteri bersalin dan sebagainya, keperluan lain dia perlu jaga masa untuk dia nak pergi, nak lakukan pekerjaan-pekerjaan dia, ada kereta kita mengganggu dan sebagainya. Zaman Nabi kenderaannya berupa binatang, kan, tunggangan, pun dia taruh baik-baik, si makan cukup baru solat. Kan, begitu adab yang ditunjukkan oleh baginda Nabi kepada sahabatnya, dan sahabatnya ikut seperti itu. Itu juga kita, ya. Jadi tak perlu sampai nak kena iklan, ini mengganggu jalan, harap dialihkan dan sebagainya, kerana itu saja sudah mengganggu orang, so boleh dapat dosa lah, kerana mengganggu perjalanan orang lain, mengganggu rumah orang sebelah dan sebagainya, dia nak keluar dan sebagainya. Nanti sampai beritahu orang Islam ni nak sembahyang, dia tak ingat keperluan orang lain. Itu semua kita nak kena elakkan. Kemudian hadis seterusnya daripada Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an syira'i wal bai' fil masjid wa an tunshada fihi dalah wa an yunshada fihi sya'. Rawahu Abu Daud wa Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari neneknya, dari datuknya radhiyallahu anhu, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari berjual beli di dalam masjid, dan kalau sesuatu yang hilang itu ditanyakan, yakni dicari-cari dengan menanya kepada orang lain, orang ramai di dalamnya. Juga kalau satu syair diucapkan di dalamnya, tapi kalau syair yang mengandungi isi pujian-pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun ketauhidan, misalnya mengingatkan kepada agama, pengetahuan agama, berisi ilmu pengetahuan yang dituntut oleh agama, maka itu tidak salah. Ni kalau tanpa sebab lah, buat syair-syair tentang cinta dan sebagainya. Kadang-kadang kita dah ingat bahasa Arab je, kita ingat tu doa, kita ingat tu bagus, padahal dia cerita pasal cinta. Jadi kena hati-hati, apa benda yang tidak important kita jangan lakukan dalam masjid. Masjid tu kalau nak buat untuk ibadah, untuk pengetahuan, ilmu, sampaikan dakwah dan sebagainya, sudah cukup banyak aktiviti dia. Jadi itu yang perkara-perkara yang penting untuk kita ambil perhatian di dalam masjid, kan. Jadi di sini disebut, kalau ini tadilah saya sebut, kalau menanyakan macam baik kawan sebelah ke apa, ni iklan bising-bising keluar, pekik-pekik dan sebagainya. Kadang-kadang berlaku, kemarin pun pernah ada video-video lah, bernikah dalam masjid, lepas tu bergaduh 7 jam juga dalam masjid dan sebagainya. Kita nak kena hati-hati masjid. Misalnya kalau kita bernikah pun di situ, jaga ada adabnya, jangan ada lagu-lagu yang tidak sepatutnya yang dibuat di situ. Nanti jadi masalah lain. Kemudian hadis seterusnya, wa Anisa bin Yazid as-Sahabi radhiyallahu anhu qala kuntu fil masjid fa hasabani rajulun fa nazartu fa idza Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala izhab fa'tini bihadaini faji'tuhu bihima faqala min aina antuma faqala min ahli Taif faqala law kuntuma min ahli al-balad la auja'atukuma tarfa'ani aswatukuma fi masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marah Sayyidina Umar dalam hadis ni, iaitu dibawa daripada Sa'ib bin Yazid as-Sahabi radhiyallahu anhu, katanya saya berada di masjid, lalu saya dilempar kerikil oleh seseorang. Dia tengah duduk kat masjid, pernah ada batu kecil lah dilempar kepada dia. Kemudian saya melihatnya, tiba-tiba yang melempar itu adalah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ia berkata, Sayyidina Umar buang lempar batu kerikil kat dia. Pergilah dan datanglah kepadaku dengan membawa 2 orang itu. Bawa 2 orang tu datang kat sini, kata Sayyidina Umar kepada Sa'ib bin Yazid ni, sahabat Nabi. Kemudian dibawa 2 orang tu, saya lalu datang kepadanya dengan 2 orang tersebut. Kemudian Umar lalu bertanya, dari manakah anda berdua ini datang? Dua datang daripada mana? Keduanya menjawab, datang dari Taif. Lalu Umar berkata lagi, andai kata anda berdua dari penduduk negeri ini iaitu Madinah, saya anda berdua akan ada hukum lah, akan dihukum saya sakiti ataupun akan dihukum sebab anda berdua memperkelaskan suara dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masjid tone dia, jangan terpekik-pekik bergaduh, berteriak,
kat situ. Jadi kalau kita mengajar murid-murid pun tunjukkan adab yang baik, jangan sampai pekik-pekik. Walaupun kadang-kadang ada murid-murid kita yang misalnya nakal, misalnya tak ada dengan cakap, kadang-kadang mereka penat daripada sekolah dia datang madrasah masjid, ada cabaran dia begitulah untuk menarik perhatian budak-budak yang sekolah di luar. Orang balik daripada sekolah, kadang kita kena faham, yang kita berteriak-teriak atau marah-marah dia dekat luar-luar kelas semua dan sebagainya. Tuan kita nak kena jaga, tunjukkan adab yang baik. Sedangkan orang ini pun Sayyidina Umar bilang nasib baik daripada penduduk lain tempat. Jadi kalau dekat Madinah memang sudah diajar, dididik kan, depan kubur makam Nabi tu, di Masjid Nabawi tu, di masjid lagi jangan bising-bising. Jadi kalau tempat lain tu saya nak mahu fahamlah belum ada pendidikan yang seperti ini. Jadi kasih can lah, kasih can. Tapi kalau penduduk Madinah sudah faham, sudah tahu ada adab tersebut, pasal apa-apa pun kita nak tengok, kita ada muskil dan sebagainya, disuruh kita tengok adab penduduk Madinah, bagaimana mereka dididik daripada awal sampai sekarang. Begitu adab kita depan masjid yang selama ini kita selalu pergi kan. Kadang kita tak jaga adab-adabnya, kita bermekak, kadang kita kena satu sama lain marah, kenapa ni kat sini dengan kat situ, awak ni tak buat tak betul lah, ni kasut tak buat sini tak buat situ. Dulu-dululah saya pernah kena jugalah. Bukan saya pakai slipper tu, dia bilang ni awak angkat ni slipper bawa pergi sana. Saya bilang bukan saya yang pakai ni. Dia tak peduli, angkat ni slipper bawa pergi sana. Slipper toilet tu dibawa sampai tempat wuduk kan, marah cleanernya. Kadang-kadang berlaku seperti itu. Kadang anak muda tak faham. Saya satu kali saya pernah pergi, baru lately ni jugalah, pergi satu masjid tu pun pasal masjid slipper jugalah. Dia bawa daripada luar tu, masjid dekat dia bawa slipper daripada luar tu masuk ke dalam. Sebenarnya masuk dalam toilet tak boleh bawa slipper apa-apa. So kita jalan dalam tu tak boleh pakai slipper yang kat luar lah. So budak tu pakai dan bawa sampai tempat wuduk. Kemudian tengok tempat jugalah, tak sama tempat-tempat tu. Ada tempat ni boleh, ada tempat ni tak boleh. Jadi kadang-kadang budak-budak muda ni pun bingung. So budak tu kena marah lah, patut awak kena tahu ni kat luar, awak tak boleh masuk. Budak tu tengok muka saya pula tengah ambil wuduk tu jam. Saya pun diam aja. Saya cakap begini aja. Sebenarnya cakap gitu, nanti saya terangkan. Kadang kita nak kena tenangkan lah budak-budak tu. Budak-budak tak faham. Pasal ada setengah tempat boleh, setengah tempat tak boleh. Jadi orang bingung. Jadi kita bising-bising macam mana buat nanti budak-budak tak nak datang pula ke masjid. Kadang-kadang orang tua-tua pun boleh rasa kecil hati dan sebagainya. Cara muamalah, ini semua adalah cara muamalah. Bagaimana kita nak buat. Jadi kalau diberikan kelonggaran kepada semua apa yang orang nak buat dalam masjid, maka akan jadi dalcah lah semuanya. Semuanya ada adab yang perlu dipatuhi dan diamalkan, insya-Allah. Itu saja yang dapat Ustazah sampaikan dalam bab 310 ni. Bab menjaga adab kita dalam masjid. Macam mana kalau kita nak cari barang-barang kita yang hilang, suara kita, tone kita macam mana, adab berjual beli kita macam mana, iklan sesuatu dan sebagainya macam bagaimana untuk caranya. Itu sudah kita terangkan dalam hadis ni. Kita dalam bab ni alhamdulillah kita ada dalam 5 hadis untuk menerangkan adab kita dalam kita menghadapi masalah tersebut. Wallahu a'lam bisawab. InsyaAllah kita dapat jumpa lagi insyaAllah pada siaran yang akan datang insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.